Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 5, Pemukul Hebat, Pemadang Cekap dengan tajuknya Cekap Memukul, Cekap Memadang. Seperti biasa bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.8 melakukan kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. 2.8 menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.8.5 memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Dan 2.8.3 menjelaskan kedudukan tangan semasa menangkap bola dari pelbagai arah dan aras. Untuk kali ini, kita akan membincangkan tentang tajuk di muka surat 32 dan 33 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Mari kita baca apa yang tertulis pada muka surat 32. Ramesh dan rakan-rakan sedang bermain permainan yang melibatkan pasukan pemadang dan pemukul. Pemukul mesti cekap, memukul bola dan bergerak pantas ke tapak atau base yang ditetapkan. Pemukul juga boleh menahan bola dengan alat pemukul untuk mengelirukan pasukan pemadang. Dari apa yang kita baca tadi, permainan yang kita akan fokus pada kali ini ialah tentang permainan softball. Sebagai permulaan, mari kita kenali dahulu tentang permainan softball. Yang pertama ialah tentang peralatan yang digunakan untuk permainan softball. Alat yang pertama adalah bola. Yang kedua, kayu pemukul ataupun dipanggil bat. Seterusnya, glove. Yang keempat, mitts. Yang kelima, topi pemukul. Yang keenam, mask ataupun penghadang muka. Yang ketujuh, pelindung dada. Yang kelapan, pelindung kaki. Dan yang kesembilan, tapak pelari. Ini adalah antara peralatan yang digunakan sepanjang permainan softball. Terdapat 3 jenis pukulan dalam permainan softball. Pukulan yang pertama di mana pemain akan memukul di bahagian bawah bola. Untuk pukulan yang kedua, pemain akan memukul di bahagian
tengah bola. Manakala yang ketiga, pemain akan memukul di bahagian atas bola. Apakah kelebihan atau kekurangan ketiga-tiga jenis pukulan ini? Baiklah, kita akan bincangkan tentang kelebihan atau kekurangan ketiga-tiga pukulan ini pada akhir perbincangan kita nanti. Dalam permainan softball akan terdapat dua pasukan yang terdiri daripada pasukan pemukul dan pasukan pemadang. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pasukan pemukul. Pemukul ialah pasukan penyerang yang akan memukul bola dan mendapatkan bilangan larian yang tinggi. Pemukul akan memukul bola yang dipitch oleh pitcher pemadang dan akan berlari mengelilingi gelanggang sambil memijak base 1 ataupun tapak 1, base 2, base 3 dan home plate bagi mendapatkan satu mata untuk pasukannya. Dari gambar yang ditunjukkan ini, kita dapati bahawa sebaik sahaja pemain memukul bola, mereka perlu berlari ke tapak yang pertama. Pada masa yang sama, pemain tersebut mesti berlari pantas ke tapak sebelum pemain tersebut dimatikan. Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, ini adalah gelanggang permainan softball. Pemain akan bermula dari sini. Sebaik saja pemain memukul bola, mereka perlu berlari ke base 1 atau tapak 1. Seterusnya, mereka perlu berlari ke base 2 atau tapak 2. Begitulah seterusnya ke base 3 atau tapak 3. Dan akhir sekali mereka akan berlari menuju ke home plate, iaitu tempat permulaan larian mereka tadi. Dan ini akan memberikan mereka satu mata. Pemukul yang tidak berjaya memijak base-base tersebut sekaligus dibenarkan berhenti di base-base yang terdekat sambil menunggu pemukul yang seterusnya memukul dan akan berlari mengelilingi base-base yang belum diselesaikannya. Maksudnya, sekiranya mereka tidak dapat untuk menghabiskan satu pusingan dengan satu larian, mereka boleh berhenti di mana-mana base sebelum rakan pemukul mereka memukul dan barulah mereka menyambung larian tadi sehinggalah sampai ke home plate. Jika tadi kita telah membincangkan tentang maksud pemukul, sekarang kita akan bincangkan pula apakah yang dimaksudkan dengan pemadang.
Pemadang ialah pasukan yang bertahan dan berusaha mematikan pasukan lawan. Pemain pemadang akan menangkap bola yang telah dipukul oleh pemukul dan cuba mematikan pelari tersebut dengan 3 kaedah. Kaedah yang pertama ialah dengan menyentuh pelari bersama bola. Yang kedua, memijak base-base yang terdapat di dalam gelanggang tersebut setelah menerima bola dari rakan pemadang yang lain. Menangkap bola yang dipukul sebelum bola tersebut mencecah ke tanah ataupun menyentuh sesuatu alatan permainan. Jom kita lihat apakah tips lain yang boleh digunakan oleh ahli pemadang. Kedudukan tangan mestilah betul apabila menangkap bola dari pelbagai arah supaya pemadang dapat melaksanakan pergerakan seterusnya untuk mematikan pihak lawan. Pemadang terdekat berlari untuk menangkap bola. Kemudian baling bola ke arah tapak yang sesuai untuk mematikan pihak lawan. Apakah yang perlu dibuat oleh rakan pemadang yang lain? Pemadang lain bergerak ke tapak terdekat dan bersedia untuk menerima bola dari rakan pemadang yang akan melontar bola setelah pemadang tersebut menangkap atau mengutip bola tersebut. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, kita akan cuba untuk menjawab soalan yang terdapat di muka surat 33. Soalannya, ramalkan apakah yang berlaku sekiranya kamu memukul bola di bahagian tengah bola. Soalan ini akan menjawab persoalan yang cikgu tanyakan tadi, iaitu mengenai apakah kelebihan dan kekurangan 3 jenis pukulan yang kita telah pelajari tadi. Untuk menjawab soalan ini, jika pemain memukul bola di bahagian tengah, maka bola yang dipukul itu akan pergi jauh melepasi pemadang. Bagaimana jika pemukul memukul bola di bahagian atas? Sekiranya pemain memukul bola di bahagian atas, maka bola yang dipukul itu akan menghala ke bawah dan tidak boleh bergerak jauh. Dan bagaimana pula sekiranya pemukul memukul di bahagian bawah bola? Sekiranya pemain memukul bola di bahagian bawah, maka bola yang dipukul itu akan melambung ke atas dan memudahkan ditangkap oleh pemadang. Jadi, di antara ketiga-tiga jenis pukulan ini, pukulan yang manakah yang mesti kamu gunakan untuk mendapat satu mata bagi setiap pukulan yang kamu buat? Ya, sudah tentu memukul bola di bahagian tengah. Tamatlah sudah perbincangan kita pada kali ini. Perbincangan kita tadi adalah dengan menggunakan rujukan.
modul latihan sukan untuk guru penasihat kelab sukan sekolah bagi sukan softball. Kita juga telah menggunakan buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 4. Muka surat 32 dan 33. Semoga apa yang telah dibincangkan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe my Sana Sini channel. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.